Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, selamat bertemu kembali setelah lama kita tidak bersua ataupun kita dah lama tak buat kelas. Okey. Jadi minggu ini kelas kita lebih kepada ulang kaji. Maksudnya tajuk yang kita akan belajar hari ini iaitu pengenalan ayat tunggal. Okey, sebenarnya cikgu dah pernah ajar sebelum ini, jadi minggu ni kita buat flashback ataupun kita mengimbas semula apa yang kamu faham dalam tajuk yang sama sebelum ini. Okey, jadi tanpa membuang masa, mari kita mula. Baik, jadi standard kandungan untuk tajuk hari ini adalah 5.5 memahami dan membina pelbagai ayat. Okey, kemudian perincian untuk kandungan pembelajaran hari ini di mana 5.5.1 di mana nanti kamu akan cuba untuk memahami dan membina ayat tunggal dan pelbagai jenis ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks. Okey, jadi ini adalah hasil yang kita akan pelajari daripada tajuk hari ini. Okey, seterusnya mari kita tonton video di bawah ini bersama-sama. Alina akan bercuti ke Sarawak. Dia ingin bertemu rakan di sana. Setelah 2 jam perjalanan, mereka tiba di lapangan terbang Kuching. Dia kagum dengan keindahan bandar Kuching. Alina menginap di Hotel Hilton Kuching. Nampaknya terdapat beberapa ayat tunggal telah digunakan. Ayat tunggal? Ya, ayat tunggal terdiri daripada subjek dan predikat. Subjek ialah perkara yang diterangkan dan predikat ialah perkara yang menerangkan subjek dalam ayat. Mari kita teruskan pembelajaran ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang ayat tunggal. Baiklah, mari kita tengok penerangan lebih lanjut berkaitan dengan ayat tunggal. Okey, ini merupakan peta I think untuk nota ringkas berkaitan dengan ayat tunggal. Jadi, ayat tunggal merupakan ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Okey, cikgu terangkan sekali lagi apa yang dimaksudkan dengan subjek. Okey, subjek merupakan perkara yang diterangkan di dalam ayat. Manakala predikat pula adalah perkara yang menerangkan subjek di dalam ayat. Okey, kita tengok contoh gambar yang ada di dalam slide. Mi goreng ini sangat pedas. Jadi, mi goreng ini merupakan subjek di dalam ayat. Kemudian, sangat pedas itu merupakan predikat yang menerangkan sifat mi goreng tadi. Maksudnya, mi goreng sangat pedas. Okey. Jadi, cikgu harap boleh faham dengan contoh yang ringkas ini. Kita terus kepada slide yang seterusnya. Baiklah, jadi di dalam slide ini, kita akan lihat lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan subjek dan predikat. Okey, subjek ialah bahagian yang diterangkan dan dinyatakan. Okey, diterangkan dan dinyatakan. Okey, contohnya kata nama, kata ganti nama, kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama dan kata adjektif yang juga berfungsi sebagai kata nama. Okey. Kemudian subjek ini tadi akan disokong oleh predikat. Jadi predikat ini adalah bahagian yang menerangkan subjek. Okey. Predikat yang
digunakan adalah frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Jadi, mari kita lihat contoh yang ada di dalam jadual ini. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Subjeknya di sini adalah saya. Okey, kemudian predikatnya pula adalah pergi ke kerja ataupun pergi ke sekolah. Okey. Jadi, saya ini adalah kata ganti nama dan pergi ke sekolah adalah predikat. Kenapa dia dipanggil predikat? Kerana apa yang berlaku di dalam ayat ini menerangkan apa yang dilakukan oleh saya tadi. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Mereka berjalan-jalan di taman. Okey, jadi berjalan-jalan di taman ini menerangkan apa yang dilakukan oleh mereka. Okey, kemudian kita tengok contoh yang seterusnya. Kamu siapkan kerja. Maksudnya, kamu ini tadi telah diarahkan untuk menyiapkan kerja. Okey, kita tengok contoh lain. Kucing itu kuat berlari. Okey, kucing kuat berlari. Kucing ini merupakan subjek. Kuat berlari pula merupakan predikat. Iaitu kuat berlari ini adalah sifat apa yang dilakukan oleh kucing ini tadi. Okey, jadi dengan kata lain, subjek adalah apa yang ingin diceritakan ataupun disampaikan di dalam sesebuah ayat dan predikat pula adalah penerangan kepada apa yang ingin dilakukan oleh subjek tadi. Okey, cikgu harap boleh faham untuk slide ini. Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh tanya dalam grup WhatsApp. Jangan risau, jangan malu, jangan segan. Cikgu akan cuba jawab dan terangkan sekiranya kamu tak faham. Okey, jadi kita pergi kepada slide berikutnya. Baiklah, dalam slide ini kita akan tengok macam mana binaan ayat tunggal menggunakan frasa nama dan frasa kerja. Okey, predikat ayat tunggal terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Frasa nama dan frasa nama. Okey, contoh ayat seperti yang dalam gambar. Malaysia terkenal sebagai destinasi pelancongan. Okey, jadi subjek di dalam ayat ini ataupun frasa nama yang digunakan adalah Malaysia. Kemudian ayat yang seterusnya itu terkenal sebagai destinasi pelancongan. Itu pula kita panggil predikat sebagai frasa nama juga. Okey. Kemudian kita tengok kepada contoh frasa nama dan frasa kerja, iaitu FN dan FK. Okey. Contoh, Kementerian Pelancongan mengadakan pelbagai pertunjukan kebudayaan. Okey. Jadi, Kementerian Pelancongan di dalam ayat ini merupakan frasa nama, iaitu subjek, dan predikatnya adalah mengadakan pelbagai pertunjukan kebudayaan. Okey, iaitu predikat frasa kerja. Okey, jadi cikgu rasa kamu mungkin dah mula ingat bila cikgu sebut FN, FN, FN dan FK. Okey, jadi ini mungkin akan keluar ataupun pernah keluar dalam ujian kamu pada tahun lepas masa di tingkatan 1. Jadi tahun ini di tingkatan 2 kita belajar lebih
dalam penggunaan frasa nama dan frasa kerja ini. Okey. Jadi kita sambung dengan slide yang seterusnya. Baiklah, seterusnya kita tengok contoh untuk frasa nama dan frasa adjektif ataupun FN dan F8. Okey, kita tengok contoh ayat. Para pelancong berasa selesa bercuti di sini. Jadi di dalam ayat ini, para pelancong itu merupakan subjek dan berasa selesa bercuti di sini merupakan predikat iaitu frasa adjektif. Kenapa dia dipanggil frasa adjektif? Kerana apa yang berlaku adalah menerangkan sifat pelancong yang selesa bercuti. Okey? Cikgu harap boleh faham untuk ayat ini. Cikgu rasa ayat ini sangat ringkas dan mudah untuk difahami. Cuma mungkin kamu keliru dengan frasa adjektif. Jadi, kamu kena tengok semula nota yang ada cikgu beri sebelum ini. Fahami apa yang dimaksudkan dengan frasa adjektif. Okey. Baiklah, kita sambung contoh untuk frasa nama dan frasa sendi nama pula. Okey. Contoh ayat, pengangkutan turut disediakan ke destinasi pelancongan. Okey. Jadi subjeknya di sini adalah pengangkutan. Dan turut disediakan ke destinasi pelancongan ini merupakan predikat frasa sendi nama. FSN. Okey, jadi kalau di dalam soalan selalunya dia akan minta kamu cari kesalahan ayat ataupun bina ayat tunggal. Jadi dia akan tulis FN dan FN ataupun FN dan FA ataupun FN dan FK ataupun FN dan FSN. Jadi 4 frasa ini kamu kena betul-betul faham konsep maksud supaya kamu tidak keliru apabila kamu nak menulis jawapan untuk ayat tunggal. Okey, cikgu harap penjelasan cikgu jelas. Kalau masih ada keraguan macam yang cikgu beritahu tadi, jangan malu, jangan segan, tolonglah tanya dalam grup WhatsApp. Cikgu akan cuba bantu terangkan semampu yang cikgu boleh. Okey, jadi kita pergi kepada slide berikutnya. Okey, jadi dalam slide ini kita akan tengok jenis-jenis ayat tunggal. Okey, mengikut peta I think ini, terdapat 4 jenis ayat tunggal iaitu yang pertama, ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan yang keempat adalah ayat perintah. Okey, kita tengok satu per satu. Ayat penyata. Ayat ini merupakan ayat yang diucapkan dengan maksud membuat sesuatu pernyataan dan diakhiri dengan tanda noktah. Okey, cikgu rasa yang ini mungkin kamu faham. Okey, kita tengok contoh di sini. Guru mengajar murid. Okey. Jadi penyataannya di sini predikatnya adalah mengajar murid dan subjeknya adalah guru. Okey, jangan pula kamu letak murid ni subjek. Okey, selalunya subjek ni dia akan berada di hadapan ayat. Okey. Jadi ada noktah di bahagian hujung ayat. Kemudian kita tengok ayat yang kedua iaitu ayat tanya. Okey, ayat ini merupakan ayat yang diucapkan dengan tujuan bertanyakan sesuatu
dan menggunakan kata tanya yang diakhiri dengan tanda soal. Okey. Contoh ayat, kenapakah kamu bersedih? Okey, ada tanda soal di hujung dan kita tengok subjeknya adalah kenapa, predikat kamu bersedih. Okey, ingat awal tadi cikgu beritahu subjek merupakan apa yang kita nak cerita. Predikat menerangkan apa yang kita cerita. Okey, jadi sebab itu kenapa ini menjadi subjek dan kamu bersedih pula menjadi predikat. Kerana predikat ini menerangkan apa yang berlaku kepada subjek tadi. Okey, kita tengok contoh ayat yang ketiga iaitu ayat seruan. Okey, ayat yang diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, hairan, sakit dan terkejut dan ayat ini diakhiri dengan tanda seru. Okey, kita tengok contoh. Amboi, comelnya bayi itu. Okey, ada tanda seru di bahagian belakang. Jadi subjeknya adalah amboi. Predikatnya adalah comelnya bayi itu. Jadi comelnya bayi itu menerangkan sifat kepada bayi tadi. Okey. Jadi kita tengok ayat yang terakhir iaitu ayat perintah. Jadi ayat perintah ini merupakan ayat yang diucapkan untuk menyuruh ataupun menegar seseorang daripada melakukan sesuatu. Okey, jadi kita tengok contoh ayat. Jemput masuk dahulu. Noktah. Okey, jangan keliru dengan ayat penyata sama-sama ada noktah di bahagian belakang. Tapi untuk ayat perintah, dia menerangkan tentang apa yang perlu dilakukan. Okey, jadi jemput ini merupakan subjek. Kemudian predikatnya adalah masuk dahulu. Okey, jadi ingat kalau tadi frasa nama ada 4, di dalam ayat tunggal pula ada 4 jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah. Okey, jadi maksudnya untuk membina ayat tunggal, kamu boleh pilih mana-mana dalam 4 golongan ayat ini untuk dijadikan ayat tunggal dengan menggunakan subjek dan predikat sama ada frasa nama ataupun frasa nama dan frasa kerja ataupun frasa nama dan frasa adjektif ataupun frasa nama dan frasa sendi nama. Okey. Cikgu rasa daripada peta I think ini boleh meringkaskan fahaman kamu tentang ayat tunggal. Okey, jadi ini merupakan slide yang terakhir untuk minggu ini. Jadi di dalam slide ini adalah apa yang perlu kamu buat sebagai tugasan. Okey, ada 2 perkara yang kamu kena buat, iaitu yang pertama, kamu kena salin nota di dalam slide ini ke dalam buku tata bahasa. Okey, apabila sudah selesai menyalin nota, perkara kedua yang kamu perlu lakukan adalah jawab soalan kuis di pautan link ini. Okey, jadi pautan link ini cikgu akan kongsikan juga di dalam grup WhatsApp supaya kamu boleh terus jawab selepas kamu selesai menulis nota. Okey, cikgu akan terus semak dashboard untuk kuis yang kamu jawab sebab cikgu akan di dalam link kuis itu cikgu dah tentukan 10 pelajar yang berjaya menjawab dengan pantas dan tepat ataupun dapat skor markah yang tinggi, top 10 lah. Cikgu akan berikan ganjaran markah pentaksiran
PBD. Okey, jadi tolong jawab soalan kuis dengan jujur mengikut tahap penguasaan kefahaman kamu tentang apa yang kita dah belajar kali ini. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir kelas hari ini. Apa-apa pun kita akan sambung kelas kita di dalam grup WhatsApp. Sebarang pertanyaan ataupun persoalan bolehlah tanya. Okey, terima kasih semua.